Ustaz mula nanti. Bila dalam 10 minit, 5 minit, kalau ada orang nak bagi pandangan, nak share apa-apa yang berkaitan dengan tajuk ni, la tahzan pada malam ni, tafadhal. Jadi kita buat dalam bentuk santai lah, dalam bentuk usrah. InsyaAllah supaya kita dapat berkongsi, sama-sama berkongsi ilmu dan juga pandangan di atas tajuk la tahzan. Okey, dan seterusnya saya jemput Ustaz untuk berkongsi pada malam ni atas tajuk la tahzan. Tafadhal mashkura Ustaz. Baik, terima kasih kepada Fikri sebagai pengurusi malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah muslimin muslimat, para pendengar penonton di mana sahaja berada. Kali terakhir sebelum ni kita mengadakan program taujihat ni pada 24 Julai yang lepas, kira sebulan yang lepas lah. Sebulan yang lepas, tajuk normalisasi dosa satu bahana. Jadi malam ni alhamdulillah hari ni 22 Ogos 2021 Masihi, kita sekali lagi dapat meneruskan ni dah siri yang ke-8 dah. Taujihat kita siri yang ke-8 untuk kira program bulanan lah. Sebagai motivasi lah untuk kita semua, untuk saya sendirilah. Yang tajuk yang dipilih malam ni adalah suatu tajuk yang memang sangat kena dengan situasi kita sekarang. Situasi iaitu kita, macam mana nak kata, kita terkongkong dan dikekang kerana pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Iaitu tajuknya la tahzan, jangan sedih. Jangan sedih, jangan berduka cita. Mungkin ada orang kata, tak boleh Ustaz, tak boleh sedih juga. Tak si sedih pun nak sedih juga. Itu pilihan di tangan kita. Cuma macam mana kita nak mengawal perasaan sedih itu, setara mana itu atas kebijaksanaan kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, hidup kita ni, keseluruhan hidup kita ni adalah ujian. Itu kita kena ingat. Nombor satu, keseluruhan hidup kita adalah ujian. Jadi apabila ujian ni dia mari dengan macam-macam bentuk. Antaranya yang disebut dalam ayat 155 surat Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', dan kami pasti menguji kamu dengan sesuatu daripada al-khawf, rasa takut. Sekarang kita diuji dengan takut nak pergi tempat orang ramai-ramai, takut terkena jangkitan inilah penyakit ini. Kemudian diuji dengan waju', rasa lapar atau kekurangan harta benda, wal anfus, kekurangan jiwa raga ataupun kekurangan ahli keluarga yang meninggal. Ni pun ramai, setiap hari berapa orang yang meninggal kerana musibah penyakit inilah. Tak masuk lagi penyakit-penyakit lain. Wassamar, dan kekurangan buah-buahan. Maka berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, orang yang apabila ditimpa musibah lalu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya kata-kata ni nak memberikan semangat kepada kita supaya jangan kita terus hanyut dan larut dalam rasa sedih yang berterusan. Sedih tu memang sedih, tapi janganlah sedih tu menyebabkan kita terus sedih. Bahkan Nabi sendiri pun semasa anak Nabi Ibrahim, Nabi ada seorang anak lelaki nama Ibrahim, bukan dengan Khadijah, anak ni dengan Maryah. Maryah ni asalnya dia punya hamba dia dihadiahkan oleh Raja Muqaykis. Nabi ada seorang anak lelaki namanya Ibrahim. Ketika umur dia 2 tahun lebih, Ibrahim meninggal. Pada hari itu juga berlaku gerhana matahari. Memang Nabi sedih. Nabi sedih, dan dalam hadis Sahih Bukhari sebut menitis air mata, dan Nabi sebut wa inna
bi firakika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami semua dengan sebab berpisah dengan wahai Ibrahim. Dia beritahu anak dia tu dah tak ada dah meninggal dunia dah. Dengan sebab berpisah, sebab kau dah meninggal, kami benar-benar rasa sedih. Itu fitrah. Sedih kerana fitrah manusia akan merasai kesedihan bila kehilangan sesuatu yang dia sayangi. Usahkan manusia, kadang-kadang kita ni mungkin hilang apa dia? Kematian anak kucing kita lah, bagi yang pelihara binatang kesayangan. Ataupun hilang mana-mana ahli keluarga akan rasa sedih. Baik. Dalam ayat surah Al-Anbiya, hidup kita semuanya adalah ujian. Jadi bila kita berdepan dengan sedih, kita kena sedar ini adalah ujian yang kita tidak boleh elak daripadanya. Itu ayat 35 dari surah Al-Anbiya yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup merasai kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan kejahatan, dengan keburukan. Syar ni perkara yang buruk, dan juga kebaikan sebagai suatu fitnah, satu ujian. Fitnah di sini merujuk kepada ibtilaan, ikhtibaran, ujian. Ayat 35 surah Al-Anbiya. Kalau nak rujuk lepas ni boleh tulislah. Surah Al-Anbiya juzuk yang ke-17 ayat 35. Ujian tu berlaku dua cara, sama ada bisyarri wal khairi, dengan keburukan, dengan kebaikan. Contoh keburukan apa dia? Perasaan sedih. Sedih, ujian. Al-fakru, kefakiran, ujian juga. Al-maradu, sakit, ujian juga. Al-ba'sa, kemelaratan hidup, ujian juga. Ujian dalam bentuk keburukan. Kemudian dalam bentuk al-khair, kebaikan, seperti al-farh. Al-farhu, rasa gembira, rasa ialah senang hati, diberi kekayaan. Itu ujian juga. Ujian dalam bentuk kebaikan, tapi ujian. As-sihah, kita diuji dengan sihat, ujian juga. Diuji dengan na'ma, dengan banyak kesenangan hidup, ujian juga. Mungkin kita sedar kita diuji bila kita dapat kesusahan, sedih, miskin, sakit. Tetapi ramai yang tidak sedar mereka diuji ketika mereka gembira, mereka kaya, mereka sihat. Ini bahaya. Dalam dua-dua keadaan kita sebenarnya diuji. Jadi kalau kita diuji dengan sedih, terimalah dia dengan hati yang terbuka. Kita mesti bersangka baik dengan Allah bahawa atas ujian ini ada hikmah di sebaliknya. Itu kita kena ingat. Sentiasa bersangka baik dengan Allah. Seperti yang saya beritahu tadi, jangan biarkan kesedihan itu menyebabkan kita hanyut dan kita larut dengan perasaan sedih. Larut di mana pakai ilerai gitu je. Sebab kita kaca gula dalam gelah. Kaca gula, ilek dalam gulanya. Hak kita rasanya air itu manis. Begitu juga kita hidup, kita rasa sedih, jangan biarkan kita terus hanyut dan larut dengan kesedihan. Baik, Nabi SAW bersabda, ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ma yusibul muslim ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala gham wala adha hatta ash-shawkah yushakuha illa kaffara Allah Ta'ala biha khatayahu. Tiadalah menimpa seorang muslim oleh nasab. Nasab ni penat, letih. Kita hidup ni bukannya kita relax semua. Kadang-kadang kita terpaksa buat satu kerja yang kita rasa penat, letih. Banyak kerja ini letih. Letih ni, penat, letih ni adalah suatu yang lumrah berlaku dalam hidup. Kemudian yang kedua, diuji dengan wasabin, dengan kepayahan, letih, payah, dan tidak juga diuji dengan ham. Ham ni rasa duka. Duka terhadap sesuatu yang akan berlaku. Duk rasa bimbang, rasa cemas. Lepas ni gapo dia pula nasib kita. Kalau saya yang bertugas sebagai guru sekolah, mikir bila pula buka sekolah. Macam mana sukatan kita tahun ni? Macam mana budak nak puasa? Dia mikir benda tak menentu lagi. Itu bahasa Arab sebut ham. Hammin. Sedih juga. Sedih untuk yang akan datang. Kemudian wala
wala hazanin, tidak juga rasa sedih, wala ghammin, tidak juga rasa kemurungan. Hak sedih saja 3 Nabi sebut, ham, hazan, gham. Sedih untuk yang akan, perkara sedih yang dijangka akan berlaku, sedih yang telah berlaku. Telah berlaku ni sama ada kematian seseorang, hilang harta benda, kita kemalangan. Gham ni rasa kemurungan. Sedih ya amat sangat, gham. Sedih yang kita kata datang secara berat lah, berat. Sehingga kita mendapat murung. Kalau orang tu melayan rasa sedih tadi, dia akan jadi murung. Ni bahaya juga kalau rujuk kepada doktor bahagian jabatan psikiatri, bahagian sakit jiwa, sakit mental. Orang yang ada kemurungan ni bahaya kalau tak dikawal. Dia boleh menyebabkan dia akan bertindak yang abnormal. Mungkin malam-malam dia keluar berjalan seorang-seorang. Mungkin dia naik depan tinggi, dia kata dia nak bunuh diri. Mungkin dia mendengar bisikan apa, halusinasi. Ni bahaya. Dia sedih ni bila sampai satu peringkat, bila kita tak boleh kawal dengan iman kita, dengan zikrullah, ingat kepada Allah, dia makhluk-makhluk halus seperti syaitan akan masuk. Jadi kita kena bijak bila mengawal emosi sedih kita. Apabila kita diuji dengan sedih. Lah ni kita sedih, saya pun sedih. Kita semua sedih. Sebab apa? Sebab kita biasa ke masjid, kita buat kuliah di masjid, berjemaah di masjid. Hari saya bertugas di masjid, pergi ada 4 orang aja. Ada bila 2 tok siap kita, sayu tengok. Masjid yang luas tu 3-4 orang aja. Tapi kalau kita sedih pun, kalau kita menjerit sekuat hati, aku nak supaya kembali macam biasa pun tak boleh. Kita tak boleh mengubah keadaan dengan cara kita nepik, kita mengamuk, dah tak boleh. Bukan boleh menyelesaikan masalah. Jadi kita kena bertenang. Kemudian sambung yang hadis tadi. Nabi kata, dan tidak juga ditimpa dengan azan. Azan ni perkara yang menyakitkan dia. Sehingga kalau asyaukah, syaukah ni macam duri benda tajam lah. Yang menyocoknya. Cocok benda tajam, duri ke, jarum ke, terkena pisau ke, menyebabkan kulit luka. Jadi semua musibah tadi, Nabi kata menjadi sebab kafarallahu, Allah Ta'ala kafarah. Kafarah ni kifarah lah. Dihapuskan segala kesalahannya. Jadi hadis ni memberi satu motivasi. Kalau kita tiba-tiba datang rasa sedih-sedih, mesti ada sebab lah. Ada sebab. Sebab apa? Sebab bila kita dengar ada orang mengumpat kita, kata huduh kita, cela kita, caci kita. Mungkin tulis mesej-mesej yang menyebabkan kita rasa sakak, tertekan, nak marah. Maka ingatlah kepada Allah. Maka kita sebutlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nanti akhirnya saya akan kongsi beberapa doa untuk kita baca ketika kita sedih. Kemudian nak tambah sikit lagi sebelum kita buka, kalau ada para jemaah nak bagi soalan ke, nak berkongsi pengalaman ke. Kalau kecek seorang ni nampak formal sangat, dan Fakri pun beritahu dah tadi, kita nak buat ada betul santai, betul kalau boleh kak, supaya kita kecek dalam usrah. Kalau saya sebagai nakib, anak-anak dia ahli usrah, kita akan bagi soalan ke, ataupun boleh nak tanya apa-apa soalan ke. Baik, kalau kita sedih kerana satu nikmat hilang, jangan sedih. Sebab banyak lagi nikmat lain. Kita kena ingat gini lah, kalau hilang satu nikmat, katakanlah salah satu anggota badan kita sakit, kita tengok ada orang lain yang dia tidak boleh mendengar, pekak. Ada orang yang buta matanya. Ada orang yang mungkin tak ada kakinya, kekurangan anggota badannya. Alhamdulillah kita masih begini, masih sempurna. Jadi bila kita ingat kepada banyaknya nikmat Allah, kita boleh mengawal rasa sedih dan kita redha. Itu yang penting, kita akan redha. Kalau kita disakiti, sedih sebab disakiti oleh seseorang, dia sama ada orang itu deki kita ke, orang itu saja nak mempermainkan kita secara dia sengaja nak provoke. Ada setengah orang itu dia nak provoke, dia nak membakar kemarahan kita. Kita pun orang Kelantan kata jadi masih nak marah ni. Tu di situ kita kena
bijak. Jangan kita fikir sangat. Kalau kita ada fikir, kita jadi tak lena tidur, tak jenera tidur. Tidur tak jenera, duk mikir hak orang kata huduh kita. Lalu kita pun sedih. Ingatlah Nabi SAW menghadapi ujian yang lebih berat berhubung dengan kata-kata buruk ataupun kata-kata jahat orang-orang kafir di Mekah. Gapo dia mereka tak kata kepada Nabi, tuduh Nabi ni majnun, gila. Kata Nabi ni syair, kahin, macam-macam lah. Jadi sebenarnya semua tu tak betul. Tapi tak ada pula Nabi balah. Allah Ta'ala suruh sabar. Wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah di atas apa yang mereka perkatakan. Nak kata apa katalah. Yang pentingnya kita hak menghadapinya kena sabar. Setara Nabi tu Yesus sabar, kita lebih lagi kena sabar. Baik, sebelum saya buka untuk persoalan, ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW beritahu, aridat alayyal umam. Telah dibentangkan kepada aku umat manusia, iaitu Nabi diperlihatkan ramainya umat-umat manusia ni di akhirat nantilah. Tapi bila dibentangkan tu tak pasti, mungkin dalam mimpinya, mungkin dia melihat pada malam Isra dan Mi'raj, tapi Nabi pernah melihat umat manusia yang ramai. Lalu dia lihat satu kumpulan itu ada seorang Nabi dan bersama dengannya Ar-Ruhait. Ruhait ni Rohtun, beberapa orang je. Rohtun ni bilangnya antara 3 hingga 9. Maknanya seorang Nabi adalah kalangan Nabi terdahulu yang pengikutnya tak ramai. Dan ada juga wan nabiyya wa ma'ahur rajul war rajulani. Ada seorang Nabi itu pengikut yang bersama dengan dia ada seorang ataupun 2 orang sahaja. Dan ada juga wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ada juga seorang Nabi yang tak ada siapa-siapa apa bersama dengan dia. Dia cokoh seorang-seorang. Itu kalau bahasa Kelantan sebut cokoh. Mana dia bersendirian. Tak ada siapa-siapa. Kita katakanlah, kita mungkin kita nak berdakwah, kita nak menyampaikan ilmu sebagainya. Mungkin tak ramai lah yang nak mendengarnya, nak mengikutinya. Tak perlu kita sedih. Di kalangan Nabi terdahulu ada yang seorang 2 sahaja pengikutnya, bahkan ada yang tak ada langsung pengikutnya. Jadi hadis ini memberikan satu motivasi kepada kita. Kalau tak ada sesiapa yang nak ikut, nak dengar pun, kita tak perlu sedih. Tugas kita hanyalah menyampaikan apa yang Nabi pesan. Balighu anni walau ayah. Nabi kata sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Orang nak terima tak terima, orang nak ikut tak nak ikut, kita jangan fikir hak tu, jangan sedih. Kita sedih, aku nak oyak mana-mana, aku nak bagi nasihat dia orang. Nabi SAW pergi bertawaf ke Taif dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Bukan sahaja dakwah Nabi ditolak, bahkan dilempar pula dengan batu. Apa dia lagi? Maknanya disakiti, sehingga Nabi terpaksa lari bersembunyi dalam kebun pokok tamar dalam keadaan berdarah. Tapi Nabi masih boleh bersabar dan dia mengadu kepada Allah. Masyhur dalam sirah sebut, Allahumma anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin ila man takiluni ila aduwin yatahajjamuni wa am ila qaribin malaktahu amri. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, Tuhan bagi segala orang-orang yang ditindas. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Dia mula situ. Aku mengadu kepadamu lemahnya. Ini Nabi sedih. Nabi SAW mengadu kepada Allah, aku ni lemah. Wa qilla hilati wa hawani 'alan nas. Aku dah tak ada upaya apa-apa dah. Sedangkan di Taif itu berkawan lain, anak beranak dia juga, ahli keluarga, tetapi dakwahnya ditolak. Dan di antara yang ketara kesedihan ialah kita lihat dalam peristiwa hijrah. Ketika Nabi SAW bersembunyi di Gua Sur, bukan sehari 2, rasanya dekat 3 hari jugalah bersembunyi bersama dengan Abu Bakar. Memang sedih lah. Abu Bakar pun sedih, Nabi pun rasa penat, letih. Lalu anak Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar yang main peranan selama 3 hari itulah beroleh-oleh untuk bawa bekal makanan. Payah nak berdakwah.
susahnya berdakwah. Apakah kesudahan cerita tu? Jangan ke mana-mana, kita sambung lepas ni, saya buka untuk persoalan. Kita sambung dengan kisah Nabi bersama dengan Abu Bakar di Gua Hira lepas, di Gua Sur, maaf, bukan Gua Hira, Gua Sur. Kalau ada soalan, ada apa-apa perkongsian boleh. Ada soalan nak tanya? Tetap sedih. Mungkin ada pengalaman sedih nak cerita apa-apalah. Awak sedih. Mungkin ada yang segan nak bercakap. Silakan. Kalau ada yang ada ke tak ada ni? Tafadhal. Siapa nak share? Tak ada lagi ke Ustaz? Tak ada. Tak ada lagi, tak apa, kita teruskan. Kita teruskan dengan kisah tadi. Dalam peristiwa hijrah, ini satu helah lah, sebab Nabi nak berhijrah ke Madinah. Madinah ni dia di utara Mekah, di ke arah utara. Tapi Nabi mengambil satu helah, Nabi ke bahagian selatan. Gua Sur, lokasi dia ke arah selatan. Kalau sekarang ni sesiapa yang duduk Mekah, dia jalan nak pergi menuju ke ke selatan lah, ke Taif ataupun laluan nak ke Jamiah Ummul Qura. Tapi tak jauh lah, Gua Sur tu tak berapa kilometer je daripada Mekah, tidak jauh sangat. Kita kata sepatutnya bila nak ke Madinah, ke utara, kenapa pula ke selatan dulu? Ini satu muslihat dalam hijrah. Tapi yang menariknya bila Nabi masuk ke situ, banyaklah kisah-kisah yang kita dengar. Kata ada sarang burung merpati, kemudian sarai laba-laba. Tapi riwayat itu sebenarnya tidak kuat. Kalau kita lihat dari segi kesahihan, riwayat itu sebenarnya tidak kuat. Ahli-ahli sejarah yang tahqiq balik. Sebab sebahagian riwayat itu dia tidak kuat lah dari segi perawi dia tu. Tapi apa yang Quran sebut, itu jelas. Itu kita boleh rujuk dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ayat 40 surah Al-Anbiya. Jika kamu tidak membantunya, tidak menolongnya, maka Allah Ta'ala dialah yang pasti menolongnya, membantu dakwah Nabi ketika orang-orang kafir mengusir keluar mereka dalam keadaan berdua. Berdua tu Abu Bakar dengan Nabi dengan Abu Bakar lah. Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq ketika kedua-duanya berada fil ghar, dalam gua. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, Nabi kata la tahzan, jangan sedih. Walaupun kita berada keadaan macam ni, terpaksa lari, takut daripada diburu, dikejar oleh orang-orang kafir Mekah, Nabi kata jangan sedih. Kenapa? Sebab innallaha ma'ana, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Maksud jangan sedih sekaligus dengan maksud jangan takut. Lepas ni kita nak kaitkan perasaan takut, sedih ni dia mari sekali. Antara sifat yang mengiringi sedih ialah takut. Antara sifat yang bersama dengan sedih ialah takut. Saya nak syarekan lah, kalau para jemaah yang belum baca buku ni, dah lama terbit buku La Tahzan. La Tahzan ni, buku ni ditulis oleh Dr. A'id Abdullah Al-Qarni. La Tahzan, jangan sedih. Saya dah beli buku ni tahun 2000 berapa ni, 2006, dah 15 tahun dah. Dalam ni ada 281 tajuk. Banyak tajuk-tajuk motivasi yang ditulis oleh Dr. A'id Abdullah Al-Qarni tentang hidup kita ni jangan sedih. Ada sebab. Salah satu perkara yang menarik yang dia tulis ialah dalam tajuk yang ke-74, dia kata sebaik-baik teman sejati adalah buku. Kalau kita jenis suka baca, sebenarnya membaca tu boleh mengawal dan merendahkan rasa sedih. Kita boleh mengurangkan rasa sedih. Saya petik apa dia tulis. Dia kata Al-Jahiz menasihatkan supaya sentiasa membaca dan mengkaji
agar dengan cara itu dapat mengusir kesedihan daripada anda. Lah ni sedih duduk di rumah, tak ada kerja setengah tu, tak ada kerja gapo gak. Pergi dapur makan, lepas tu masuk bilik, lepas tu puas pergi tengok TV, tengok tanah sebentar. Nak tubik pun tak boleh, nak pergi tempat ramah kedai pun tak boleh, kecuali untuk urusan-urusan penting sahaja. Satu lagi, isilah masa kita yang terluang dengan membaca. Dengan membaca. Iaitu bila kita baca, sebenarnya dia boleh mengusir kesedihan. Tapi baca tu jangan baca buku-buku hak sedih, novel-novel hak baca ke berair mata. Kita baca apa-apa yang boleh memberikan semangat dan kuat keazaman kita. Dan bacaan yang paling baik sudah tentulah Al-Quran. Bila kita baca Quran, kita rasa kita dekat dengan Allah. Maka kita tahu sedih itu ujian daripada Allah. Dan kita yakin Allah Ta'ala akan angkat kesedihan. Cuma bila-bila tu kita tak tahu, tapi kita kena yakin. Kemudian dia beritahu apa dia kata, buku adalah teman sejati yang tidak akan memujimu dengan berlebihan. Sahabat yang tidak menipumu. Dia adalah teman yang tidak membuatmu bosan. Dia adalah teman yang sangat toleransi, bertolak ansur, tidak akan mengusirmu. Maksudnya dia beritahu, kalau kita sedih, ambillah buku, bacalah. Lepas tu rumah kita kena adalah koleksi buku-buku yang boleh memberikan. Contohnya buku motivasi Islami ke buku-buku ilmiah yang kita boleh isi dengan masa kita dengan membacanya. Baik, kembali kepada persoalan sedih dan takut tadi. Kita boleh bahagikan kategori pertama hidup kita ni. Kita duduk atas dunia ni, ialah dah beritahu tadi, kita sentiasa diuji dengan pelbagai cara. Kekurangan harta benda, disakiti oleh orang lain, ada pihak musuh yang menyakiti kita, khususnya musuh-musuh Islam. Kalau setakat sedih sebab hajat kita tak tercapai, ada orang sedih sungguh-sungguh. Sebab apa sedih? Dia sangat berharap kalau dia dapat suatu jawatan lah contohnya. Tapi ditakdirkan tak dapat jawatan, sedih dia. Maka kita mengatakan tak perlulah sedih. Kalau dia sedih, tak perlu sedih. Kerana apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita tak terlepas daripada qada dan qadar Allah. Kena ingat. Tidak terlepas daripada ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang berlaku pada diri kita ataupun yang berlaku di sekeliling kita. Di sekeliling kita ni makna dalam persekitaran hidup kita. Itu kita boleh rujuk dalam ayat surah Al-Hadid, surah Al-Hadid ayat 22-23 yang berbunyi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah suatu musibah itu menimpa pada diri kamu ataupun menimpa di atas muka bumi, sama ada musibah tu kena pada kita secara khusus atau menimpa muka bumi ni, maknanya ramai yang kena lah. Melainkan semua musibah tadi telah ditentukan oleh Allah. Maknanya sudah ada di Lauh Mahfuz. Illa fi kitab. Kitab ni mana di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Itu sebelum diciptakan makhluk tu. Itu ketentuan Allah bahawa akan berlaku begitu, dah ada dah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, perkara itu mudah bagi Allah. Bila kita tahu begini, Allah Ta'ala kata likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kamu tidak merasa sedih. Tidak rasa sedih yang amat sangat, sedih yang menimbulkan rasa kecewa. Sedihlah, kecewa. Kita mengharap boleh. Rupanya benda kita nak tak boleh. Sebab tu kita ni dak atas dunia, apa-apa harapan kita kepada makhluk jangan tinggi melambung. Kita hanya menaruh harapan yang tinggi kepada Allah. Itu hak penting nombor satu yang kita harap. Adapun kepada makhluk ni jangan. Sebab kalau kita terlalu tinggi sangat harapan kepada makhluk, tiba-tiba harapan kita tu tak tercapai, kita akan jadi sangat kecewa dan sedih. Itu berat. So kita kena letak awal-awal lagi.
apa-apa yang kita harapkan daripada orang lain, kita kena setting dalam minda kita, boleh jadi tercapai, boleh jadi tak tercapai. Kita kena dah standby awal-awal. Kalau tak tercapai yang kita kendaki, kita kata kita redha dengan ketentuan Allah. Redha, sesat. Sebab kita tahu masih ada dua, kemungkinan boleh, kemungkinan tak boleh. Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tak boleh pun alhamdulillah juga. Kalau dapatlah apa yang kita nak, kita kata alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kuranglah sedih sebab tercapai hajat kita, tapi kalau tak tercapai kita alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Walaupun kita sebenarnya sedih, tapi dengan kata-kata tadi kita masih boleh kawal sedih kita. Baik. Ketika berlaku peperangan Uhud zaman Nabi, peperangan Uhud pada tahun 3 Hijrah, bulan Syawal. Ini di antara peristiwa yang menyedihkan Nabi. Sebab apa? Sebab ditimpa musibah peringkat awal peperangan tentera Islam. Ya, ramai yang mati syahid, 70 orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Yang paling Nabi sedih sebab bapa saudaranya Hamzah juga gugur syahid dalam peperangan itu. Dan Hamzah ni Nabi bagi gelaran Sayyidus Syuhada. Sayyidus Syuhada, penghulu orang-orang yang mati syahid. Maka di antara ayat yang ada kaitan dengan peperangan Uhud ini, kita boleh rujuk dalam ayat 139 dalam surah Ali Imran. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan kamu rasa hina diri. Jangan rasa hina diri dan jangan rasa sedih. Allah Ta'ala pesan, وَلَا تَحْزَنُوا, jangan sedih. Kerana kamu adalah golongan yang al-a'launa, yang lebih tinggi kedudukannya jika kamu orang yang beriman. Atas sifat iman, kita jangan sedih. Sebab kita ada orang yang mulia. Kalau kita hina pada pandangan manusia, jangan sedih. Yang penting kita jangan hina pada pandangan Allah. Soal manusia nak hina kita, nak perlekeh kita, nak ejek kita, nak sakiti kita, kita kena terima dengan hati yang terbuka. Sebab kita kata kita hanyalah hamba Allah yang serba kekurangan. Hamba Allah yang banyak kelemahan. Kalau orang tu hina kita, kaedahnya kita kena diam. Dalam buku La Tahzan, Dr. Ain Abdullah Al-Qarni kata, apa-apa kata nista daripada manusia yang menyedihkan kita, jangan balas, dia kata. Nak kata, dia mau nak kata apa lah, kawin senyak, kawin tak saya kata apa. Kita jangan balas. Sebab jika kita membalas kata-kata buruk orang lain, akan menambahkan lagi rasa sedih. Jadi supaya sedih tu tak berlanjutan, kita ambil sikap diam. Bila semua dah reda, okey, akhirnya hilang. Cuma kita jangan kenangkan balik. Ni. Masalahnya bila kita ingat balik cerita-cerita lama yang menyedihkan kita, menyebabkan orang yang dahulu kita dah maafkan, kita pun jadi mari terbakar perut semula nak marah ke dia. Sebab apa? Sebab syaitan dia akan mari untuk kita ingat balik perkara-perkara sedih, supaya timbulnya perbalahan, permusuhan itu diperbaharui. Benda tu dah selesai dah. Tapi bila kita ingat balik peristiwa sedih yang dikaitkan kita dengan orang tu, jadi jangan rasa hina, jangan rasa sedih. Kamulah golongan yang tertinggi jika kamu orang yang beriman. Kemudian ayat selepasnya, ayat 140, yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Jika kamu merasai korhun, kecederaan, cedera dalam perang ni, cedera ni luka, sakit lagi, ada sebahagian yang gugur mati syahid, maka ketahuilah mereka juga, puak-puak tu juga, tentera-tentera kafir tu juga, faqad massal qauma qarhum mithluh, mereka juga merasai kecederaan, kesakitan serupa tu. Jangan sedih. Kita sakit, dia pun sakit juga.
Dalam ayat lain Allah Ta'ala beritahu, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Dalam surah An-Nisa. In takunu ta'lamu, jika kamu dalam keadaan sakit. Maksud sakit di sini sakit kerana terkena senjata musuh dalam peperangan. Perang agak sakit lah. Itu kena faham situasi. Jadi kalau kamu sakit disebabkan keadaan sebegitu, maka mereka juga fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka dari kalangan tentera musuh juga sakit sebagaimana kamu sakit. Jadi sama-sama sakit. Jadi kalau sedih sakit, orang lain sakit juga. Tapi yang lebih baik, orang beriman yang sakit, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kamu mengharapkan daripada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Walaupun sakit tapi dapat pahala. Tentera kafir sakit, kosong, sakit lagi, pahala tak dapat lagi. Di akhirat esok dapat azab lagi. Jadi tak berbaloi sakit mereka tu. Berbanding dengan orang beriman, kesakitan yang mereka alami ada gandaan pahala di sisi Allah. Itu dalam surah An-Nisa ayat 104. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita dah 10.10, pukul 10.10 minit. Kemudian sedih apa lagi? Ya, sedih ketika saat kematian. Ada soalan sikit, Ustaz. Kita ambil soal lagi sebelum kita buka untuk persoalan. Fikir-fikirlah nak tanya apa lepas ni, bab sedih ni. Fikirlah dulu. Okay. Sebenarnya kalau fikir banyak soalan tu. Nanti kalau tak ada soalan, saya kena bagi soalan. Takut saya bagi soalan, saya juga yang jawab. Ustaz. Sebab kalau dalam usrah sebenarnya ni gitu je. Kita buat usrah budak-budak, kita bagi soalan tak ada jawab. Akhirnya kita bagi soalan, kita juga yang jawab. Tapi harap-harap malam ni adalah soalannya. Baik. Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Biasanya, ya Fakri, silakan. Ustaz tak dengar pada. Apa ni, bila sebut anda nak tanya Ustaz dah. Ya silakan. Bila sebut soal sedih ni, apa ni, kita sebagai manusia mesti ada sifat sedih tak? Ada. Betul. Cuma adakah fitrah manusia lah. Laki ke perempuan ke. Cuma laki ni kadang-kadang dia ego sikit, dia tak tunjuk sifat sedih dia tu. Adakah di sana ada kesedihan-kesedihan yang membawa kita kepada beroleh pahala, ataupun kesedihan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah di sana kesedihan sedemikian? Baik, terima kasih pada Fakri. Sebenarnya ada dua soalan situ tu. Pertamanya, sedih ni satu fitrah. Fitrah macam kita sekarang ni hidup. Lepas hidup kita mati. Ini suatu yang Allah Ta'ala jadikan fitrah bagi makhluk yang bernyawa. Manusia atau binatang. Hidup, mati. Antara lain sifat yang ada pada manusia fitrahnya yang disebut dalam surah An-Najm. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan kamu ketawa dan kamu menangis. Kita ni bila gembira sangat, kita akan ketawa, suka. Wa abka, menangis ni bila kita sedih. Tapi ada juga orang terlalu gembira menangis. Bukan menangis kerana sedih, menangis kerana gembira. Tapi biasanya kalau sedih, tak ada yang ketawa. Tak ada yang senyum. Biasa bila sedih, dia payah nak suka. Dia pasti tak ada kita tengok orang tu ha suka ngila. Sebab apa tu? Oh, aku sedih sungguh lah. Sebab apa? Sebab sayang aku meninggal COVID mai. Kenapa pula awak ketawa? Oh, aku ketawa zaman moden, ketawa sebab sedih. Tak berlaku. Ini bercanggah dengan fitrah. Dia kalau ketawa tu menggambarkan dia gembira. Tapi kalau menangis, sedih. Baik, soalan kedua, adakah di sana betul-betul kesedihan yang boleh memberikan pahala kepada kita? Iaitu sedih apabila ditimpa dengan musibah. Kembali kepada ayat dalam dalam surah Al-Baqarah tadi. Allazina idza asabatuhum musibah. Itu sedih yang membawa kepada pahala. Kenapa pahala? Sebab di akhir tu ayat tu Allah Taala sebut ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Itulah orang-orang yang mendapat selawat daripada Tuhan mereka. Itu didoakan keampunan dan rahmat untuk mereka. Pahala dah tu. Diberi keampunan dan diberi rahmat.
iaitu ketika mereka bersedih atas musibah yang menimpa. Musibah ni umum. Apa-apa musibah ni umum. Kita tengok 2-3 hari lepas, 2 hari lepas rasanya hak di dia di Yan Kedah kan? Berlaku banjir akibat kepala air daripada Gunung Jerai turun. Memang sangat dahsyat dia punya banjir lumpur tu. Kita yang melihat pun rasa berat dah. Orang yang menanggung ujian itu lagi berat, lagi sedih. Bayangkan bila dah masuk dalam rumah, air seluk tu, habis barang-barang dalam rumah. Hilang habis, rosak habis. Mana mereka terpaksa menanggung kerugian harta benda yang besar. Jadi, itu suatu kesedihan yang jika mereka boleh menghadapinya dengan baik, insya-Allah mereka akan dapat pahala. Tapi kena sabar lah. Kalau sedih dengan ujian tapi tak sabar, contohnya zaman Nabi ada hadis sebut seorang wanita yang menangis dekat kubur. Ada seorang imra'atun tabki indal qabri, seorang wanita menangis dekat kubur. Bila dia menangis ni sedih lah. Mungkin yang meninggal tu anak dia ke ahli keluarga dia, tapi dalam mata hadis tu tak sebut lah. Kemudian Nabi pun melalui tempat tu, Nabi kata, isbiri. Nabi suruh sabar. Sabar maknanya janganlah kamu layan perasaan sedih tu. Kalau tidak kamu akan terus menangis. Sabarlah. Wanita yang terlalu sedih ni, sebab kematian ahli keluarga, dia tak khabar hak tegur dia tu Nabi. Dia tak perasa dia kata, ilaika anni. Mu tahu gapo? Ilaika anni, pergi jauh. Kamu tak tahu. Innaka lam tusab bi musibati. Kamu tidak ditimpa dengan musibah supaya mu tak sedih. Aku sedih ni keluarga aku meninggal. Jadi Nabi pun tak peduli dia, Nabi pergi. Pergi tu datang orang lain, dia kata, mu tahu ke tak? Hak tegur kamu tadi tu Nabi SAW. Oh, baru dia celak mata, baru dia sedar. Dia sedar, dia pergi rumah Nabi minta maaf kerana dia dah macam berkasar lah. Berkasar dengan Nabi. Dia pun tak perasan tu Nabi. Jadi jawapan dia tu menunjukkan dia ni kurang sabar dengan ujian kematian keluarga yang menyebabkan dia sedih dan dia menangis kat situ. Lepas tu apa jawab Nabi? Nabi kata, innamas sabru inda sadmatil ula. Innamas sabru, bahawasanya sifat sabar. Sabar atas musibah tadi. Mu sedih setara mana, tapi kalau kamu nak sabar tu masa mula-mula kena. Inda sadmatil ula, masa mula-mula kena musibah. Tapi kalau masa mula-mula terkena musibah dah macam-macam menangis lah, kata tu lah, kata ni menepik berjeri apa macam tradisi zaman jahiliah kan, an-niyahah, meratapi kematian, itu tak boleh dalam Islam. Orang yang meratapi kematian, siapa dia tak apa pipi, dia koyak baju, itu menggambarkan kesedihan yang melampau, tidak reda dengan qada dan qadar daripada Allah. Jadi bila dia bertindak begitu, Nabi kata, tak boleh lah. Tak boleh tu maksudnya kamu dah dikira tidak sabar. Dia sabar, dia masa mula-mula kena, tu payah tu. Tapi di sebalik payah itulah pahala besar. Jadi sedih yang macam mana seseorang tu dapat pahala? Sedih atas suatu musibah yang dia boleh benar-benar bersabar. Dan Allah Ta'ala menjanjikan orang yang sabar atas musibah tadi, walaupun dia sedih tapi dia boleh sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahawasanya disempurnakan pahala bagi orang yang sabar itu dengan tidak terhitung banyaknya. Betul lah soal sedih tu fitrah, sedih. Tapi kita kena sedar ini adalah ujian daripada Allah, berdoa supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita menghadapi ujian kesedihan. Ujian kesedihan. Kalau kita berdepan dengan, kita diuji, anak-anak kita mungkin tak berapa nak dengan nasihat, degil apa. Kita tengoklah Nabi Ibrahim AS berdakwah, bagaimana sedihnya dia bila ayah dia sendiri, bapa sendiri tak terima dakwah dia. Sedangkan ayah dia ni orang yang membesarkan dia. Bila Nabi Ibrahim dah meningkat dewasa dan Allah Ta'ala pilih dia menjadi Rasul, jadi Nabi, dan dia sedar kesesatan yang berlaku dalam masyarakat dia, dan di antara orang yang ikut agama sesat tu adalah bapa dia sendiri. Dan dia cuba membawa dakwah yang paling lembut lah, dengan dialog yang paling baik, tapi bapanya masih
tak mahu terima. Kalau kita baca dalam surah Maryam, Nabi Ibrahim menggunakan kalimah yang paling lembut, ya abati, wahai ayahandaku, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahandaku jangan kamu sembah syaitan. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman, wahai ayahandaku aku takut kamu mendapat azab daripada Allah. Begitu baik Nabi Ibrahim tak herdik, tak hina, tak kata huduh. Tapi apa kata ayah dia? Ya Ibrahim, la illam tantahi, kalau kamu tak berhenti daripada dakwah, kerja dakwahmu ni, la arjumannaka wahjurni maliya, aku akan rejam kamu. Aku akan ambil batu ni untuk baling kepada kamu. Mestilah Nabi Ibrahim sedih. Dia cakap dengan elok, dia cakap dengan baik, ayah dia tolak dengan kasar. Sedangkan tujuan dakwah dia untuk kebaikan ayah dia, bukan untuk diri dia sendiri, untuk ayah dia juga. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, yang ikut dia pun tak ramai. Tetapi salah seorang yang menolak dakwah dia ialah anak dia sendiri, isteri dia. Mestilah dia sedih. Orang yang paling dekat dengan dia sepatutnya menyokong dia, bantu dakwah dia, tapi lawan dia. Dan akhirnya anak dia sendiri itu memilih untuk mati dalam kekafiran. Mesti dia sedih. Tapi walaupun dia sedih, dia tetap berdoa. Katanya, qala ya Nuh, wa nada Nuhur rabbahu, Nuh berdoa kepada Allah. Inna bni min ahli, dia kata, anak aku adalah keluarga aku. Dan janji engkau adalah janji yang benar ya Allah. Sedih, kadang-kadang sedih, dia minta Allah Ta'ala beri keampunan kepada anaknya. Sebab anaknya menolak dakwahnya. Tapi anak dia mati dalam kekafiran. Maka Allah Ta'ala beritahu, qila ya Nuh, qala ya Nuh, Allah Ta'ala kata, wahai Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairus salih. Sesungguhnya anak kamu bukan keluargamu. Kalau kita faham jalan cerita tu, sudah tentu kita rasa mestilah dia sedih. Tapi apakah daya hidayah itu adalah milik Allah. Walaupun keluarga terdekat, kalau mereka tak nak terima, kita tak boleh buat apa. Kalau kita kata, oh sedih lah, kita berdakwah jauh-jauh, orang lain terima, tiba-tiba keluarga terdekat tak terima. Jadi kita jangan terlalu sedih. Kita hanya mampu berdoa. Di samping usaha dakwah, kita hanya mampu berdoa, minta kepada Allah supaya kita semua diberi hidayah dan petunjuk. Rasa banyak dah jawapan untuk soalan tadi. Kalau ada soalan lain lagi, silakan. Sebelum saya kongsi doa untuk berdepan dengan masalah sedih ni. Ada soalan lain? Ada soalan kat WhatsApp mesej Ustaz. Oh, ada mesej bertulis ya. Oh, ya. Membaca dan membuat kajian boleh kurangkan sedih. Ya, maksud sabar itu waktu mula-mula timbul musibah ya. Jika mula-mula timbul musibah tak sabar, dinasihatkan baru timbul sabar, macam mana ya? Dikira tak sabar dah tu. Macam mana dikira tidak sabar? Sabar tu semasa mula-mula mendapat musibah. Bagaimana cara terbaik hendak menenangkan orang yang mengalami kesedihan? Caranya ialah kita kena beri kata-kata semangat. Antara kata-kata semangat, ini yang dipanggil takziah ni. Kita kadang-kadang silap bila orang tu sedih, kematian ahli keluarga, kita jumpa dia, oh saya ucapkan takziah atas kematian bapa anda ke datuk anda. Bukan gitu takziah. Takziah ni kita beri kata-kata motivasi. Contohnya kita kata a'zamallahu ujurakum ajrakum, semoga Allah Ta'ala membesarkan ganjaran pahala. Janganlah sedih, insya-Allah ada pahala yang besar untuk kamu. Ataupun kita kata insya-Allah di sana ada balasan yang baik untuk Allah yarham yang dah meninggal ni. Kita bagi kata-kata semangat. Itu yang dia kata takziah, sebab takziah ni maknanya taqwiyah. Perkataan yang membawa maksud nak bagi kekuatan semangat. Jadi kita beri kata-kata yang memberikan semangat. Jangan melemahkan semangat dia. Contoh lain lah. Kita pergi ziarah kawan kita yang sakit di hospital. Ini cerita sebelum COVID-19 lah. Sekarang ni kalau sakit hospital tak lagi ziarah. Tak dibenarkan oleh pihak hospital. Bila kita pergi ziarah kawan kita, ahli keluarga yang sakit di hospital, kita berikan kata-kata semangat kepada dia. Antara
Nabi ajar adalah biasa kita kata la ba'sa tahurun. Sakit ni tak ada gapo, la ba'sa tak mengapa, ni benda ni akan dapat membersihkan kamu daripada dosa. Itu kata-kata yang memberikan semangat supaya dia tidak sedih. Tapi kalau dia orang Melayu jangan cakap begitu, dia tak faham pula. Dia kata mula kata la ba'sa tahu gapo dia benda ni, aku tak ngaji bahasa Arab. Jadi kita cakap bahasa Melayu kata ni sakit ni tak ada apa, insya-Allah lepas ni sembuh. Walaupun penyakit tu berat, kita kata insya-Allah sembuh dengan izin Allah, dan penyakit ni jadi sebab Allah Taala hapuskan dosa, dia beri jaran pahala. Jangan tambahkan kesedihan, ni salah. Jangan tambahkan kesedihan. Dia sakit, kita tak reti adab ziarah orang sakit ni. Ada kawan aku dulu sakit macam ni, seminggu lepas tu dia mati. Kawan ni hodok terlatar di hospital ni down tu. Dia kata apalah kau ziarah aku bukan nak bagi semangat, kau nak matikan semangat aku. Tak boleh tu, salah tu kita bercakap gitu. Kita bimbang cakap gitu boleh menyebabkan kita berdosa sebab kita telah memasukkan rasa sedih dalam hati dia. Kita kata ada kawan saya baru ni sakit macam ni juga. Seminggu lepas sakit mati dia. Jangan cakap begitu, salah. Kita kena beri kata-kata motivasi sebab idkhalus surur adalah hadis Nabi sebut di antara perkara yang memberikan pahala adalah idkhalu as-surur, memasukkan rasa kesenangan dalam hati manusia. Kalau dia sedih, kita bagi semangat supaya kurang sedih dia. Apa dia lagi? Kalau dia sakit, kita bagi kata-kata semangat lah yang kita boleh bantu dia dengan cara tu, dengan cara emosi macam tu. Baik. Beza antara hazan, huzun, itu dari segi tasrif, tapi dari segi maknanya tak lari, sebenarnya sama je. Kalau dalam hadis sebut dengan hazan, bolehkah kita cerita dan mengadu sedih kita kepada orang lain, kepada siapa, sampai tahap mana boleh diluahkan kesedihan? Yang terbaiknya kita mengadu kepada Allah, sebagaimana sedihnya Nabi Yaqub. Itu sebaiknya, tapi kita tidaklah setinggi makam seorang Nabi. Nabi Yaqub, baca dalam surah Yusuf, memang sedih sangat. Dia mengadu kepada Allah. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Katanya bahawasanya aku mengadu rasa duka dan sedihku kepada Allah. Ashku bathi wa huzni ila Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu daripada Allah Ta'ala apa yang kamu tak tahu. Nabi Yaqub tak pernah mengadu kepada sesiapa kesedihan dia. Sedih sebab lama terpisah daripada Yusuf. Siapa yang buat? Anak-anak dia juga yang buat. Tapi dia boleh Kelantan kata maknanya boleh tahan perasaan sedih. Tahan itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu apa dia? Allahu Akbar. Wa huwa kazim. Qalu tallahi tafta'u, qalu tallahi, sebelumnya irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa ma shahidna illa was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun 'asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal 'alimul hakim wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia pun berpaling daripada anaknya, dia kata, alangkah sedihnya sebab aku kehilangan Yusuf. Qala ya asafa ala Yusuf. Punyalah sedih Nabi Yaqub kerana kehilangan Yusuf. Wa biyaddat ainahu, mata dia menjadi putih. Putih ni maksudnya tak berapa nampak. Maknanya tak berapa nampak. Adakah buta atau tidak? Wallah alam, kita tak pasti sama. Tapi mata dia menjadi putih. Quran sebut wa biyaddat ainahu. Kenapa? Kena minal huzni, sebab terlalu sedih. Wa biyaddat ainahu minal huzni fahuwa kazim, dan dia boleh kazim ni boleh tahan sedih dia. Dia lama menanggung sedih, menahan sedih sehingga mata dia menjadi putih, maknanya dah tak berapa nampak. Tapi berdasarkan jalan cerita dalam ayat yang selepasnya, seolah menggambarkan Nabi Yaqub dah seperti tak dapat melihat. Sebab bila rombongan anak dia pulang daripada Mesir, bawa baju Nabi Yusuf,
dan diletakkan baju Yusuf qamisahu tu ala wajhihi falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Pandangan penglihatan Nabi Yaqub kembali semula. Jadi seolah-olah sebelum tu dia tak dapat melihat. Kenapa? Sebab terlalu banyak menangis. Mudah ni kita faham dia banyak menangis sebab sedih. Baik, masa kita pun dah tak banyak dah. Dah 10.30 dah. Saya nak kongsi doa pula. Tak sempat nak habiskan semua soalan-soalan bertulis ni. Ya betul. Sangat sedih kisah Nabi Yaqub sehingga kita membacanya boleh mengalami mata betul. Setuju. Bolehkah kita bersedih atas perkara yang sudah berlalu? Jawapannya tak boleh. Sebab tu kita tak boleh nak ingat balik perkara yang sedih. Kita nak ingat balik peristiwa kematian ahli keluarga untuk kita review, untuk perbahagia sedih. Tak boleh. Macam golongan Syiah kan dia buat pada 10 Muharram di mana? Di Karbala. Orang Syiah dia menyatakan kesedihan atas kematian Sayyidina Hussein di Karbala. Zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah. Sampai sekarang tradisi itu masih diteruskan oleh puak-puak Syiah sebab nak menggambarkan kesedihan, nak memperahami sedih. Dalam Islam tak boleh. Yang berlalu tetap berlalu. Biarlah dia pergi, kisah tu dah pergi dah. Tak perlu kita nak ingat balik untuk kita kembali sedih semula, tak perlu. Lalu mereka menggambarkan kesedihan, menangis, pukul diri dengan pisau, dengan pedang, berdarah habis, tak boleh. Ya, syariat Islam tidak mengajar kita untuk kita tajdid, memperbaharui akan rasa duka dan sedih. Baik. Kita nak pergi sikit lagi, tak sempat nak jawab semua. Sebelum kita mati, bila kita nak matilah, bukan sebelum mati, apabila kita hampir dengan kematian. Ini ayat ni dalam surah Fussilat. Kalau para jemaah nak rujuk, boleh lihat ayat 30 surah Fussilat. Ayat yang berbunyi, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, orang yang beriman dengan Allah, kemudian mereka istiqamah dengan keimanan mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, nescaya akan turun kepada mereka malaikat. Bila tu turun malaikat? Ketika datang ajal, masa nak mati turun malaikat. Kenapa Allah Ta'ala turunkan malaikat? Untuk malaikat beritahu, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu merasa takut, jangan kamu merasa duka cita, jangan sedih. Sebab orang nak mati ni sedih. Sedih apa? Sedih nak berpisah dengan dunia. Takut apa nasib lepas ni di alam kubur macam mana, alam akhirat macam mana. Bagi orang yang beriman, yang istiqamah dengan keimanan, malaikat datang beri kata-kata semangat. Katanya, alla takhafu, tak usahlah kamu takut. Wala tahzanu, tak perlulah kamu sedih. Kerana apa? Wa abshiru bil jannah, dan gembirakanlah, bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Baik, saya nak kongsi sedikit doa untuk kita mengatasi masalah sedih ni. Tak tahulah Fakri ada laptop ke depan tu? Tak ada. Ada tak? Guna telefon. Kalau boleh buat present untuk cari doa tu, tak apalah, masa kita pun dah suntuk dah. Doa tu berbunyi, kita cari doa ni tanpa dalam grup nanti. Ya betul. Doa tu kalau cari dalam internet ada, dalam bentuk poster, dia buat ada bentuk poster. Nabi beritahu ma asaba 'abdan hammun wala hazan. Tiadalah seorang hamba yang ditimpa dengan duka dan sedih, lalu hamba itu membaca doa, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik. Ya Allah, akulah hamba-Mu, akulah anak kepada hamba-Mu, akulah anak kepada anak hamba-Mu. Iaitu kita ni hamba Allah, ayah kita hamba Allah, mak kita pun hamba Allah. Kita mengaku kepada Allah bahawasanya nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tangan-Mu. Iaitu kehidupan kita, Allah Ta'ala yang kontrol, yang kawal. Telah berlalu padaku hukum-Mu, adil kekal pada ketentuan bagiku.
Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau namakan pada dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, yang engkau ajarkan kepada seseorang di antara makhlukmu. Panjang doa ni. Minta apa dia? Anta ja'alal Quran rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penghibur hatiku. Ha? Anta ja'alal Quran rabi'a qalbi. Itu doanya. Ha? Doanya bermula kalau kita nak cari, tulis Allahumma ja'alil Quran rabi'a qalbi. Allahumma ij'alil Quran rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Quran sebagai penghibur hatiku, cahaya bagi dadaku, wa jala'a huzni, yang dapat jala' ni dapat lenyap hilangkan, dapat lesapkan sedihku dan dapat menghilangkan juga segala dukaku. Hak sedih hilang diganti kegembiraan, hak duka tadi hilang juga. Jadi bila baca doa ni, Nabi kata illa azhaballahu hammahu wa huznahu, melainkan Allah Ta'ala pasti hilangkan rasa duka dan sedih si hamba tadi. Tu doa alham wal huzn. Itu dah jumpa tu poster dia. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik. Tengok di akhir tu, anta ja'alal Quran, jadikanlah Quran sebagai rabi'a qalbi. Doa ni bila kita baca, Nabi beri jaminan, dia ada sambungan lagi. Nabi kata akan hilanglah rasa sedih. Rasa sedih akan hilang. Kita kena rajinlah amal doa ni. Doa minta Allah Ta'ala jadikan Quran sebagai sebab hilang sedih. Caranya ialah kita kena bersama dengan Quran. Kena belajar Quran, kena baca Quran. Maka Quran yang bersama dengan kita menjadi sebab dilenyapkan kesedihan. Sedih ni kalau fikir macam-macam lah. Itulah macam tadilah, kita tak boleh nak terus hanyut dan larut dalam kesedihan. Tapi ujian tu tetap berlaku. Ujian tetap berlaku. Apatah lagi bila berdepan dengan ujian-ujian yang berat. Kan Maryam, Siti Maryam alaihissalam diuji dengan ujian yang menyebabkan dia mengandung Nabi Isa sedangkan dia tak ada suami. Maka timbullah rasa sedih, rasa takut. Macam mana dia nak berdepan dengan masyarakat dia. Dan banyak lagi lah kisah-kisah lain yang kita boleh cari tentang macam mana kita nak menghadapi kehidupan yang menjadikan kita berdepan dengan banyak kesedihan. Iaitu kita kena cekal, kita kena sabar, kita kena pujuk diri sendiri supaya kita boleh lalui dengan baik, dengan cara yang Allah Ta'ala redai. Baik, kita berhenti setakat tu lah. Sebab rasanya tak ada dah soalan lisan, soalan bertulis yang ada di sini. Ya, betul. Bolehkah kita bersedia atas perkara yang sudah berlalu atau tak boleh? Qada dan qada yang telah ditentukan kita terima dengan hati yang terbuka. Kita tak boleh nak kenang balik. Betul, tidak semua yang diinginkan kita dapat. Betul, mungkin yang kita dapat adalah yang terbaik untuk kita. Tapi kita tidak mengetahuinya. Itulah maknanya kita kena bersangka baik dengan Allah. Itu yang penting. Kita kena bersangka baik dengan Allah. Kita tidak boleh nak ingat balik, kita kata, oh kalau aku buat macam ni, jadi macam ni. Kalau aku tak buat macam tu, sudah tentu tak jadi begitu. So lepas tu kita pun sedih. Tu tak payah. Kita tak payah nak ingat hal lepas dah. Kita kena redha dengan qada qadar Allah. Apa-apa yang Allah Ta'ala takdirkan, kita anggaplah itu yang terbaik. Bila kita ingat gitu, insya-Allah kita akan tenang. Kita boleh terima segala ketentuan Allah dengan tenang sebab kita bersangka baik, inilah yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala mengetahui apa yang lebih baik untuk kita, walaupun mungkin kita nak hak lain, tapi Allah Ta'ala bagi yang lain. Baik, itu sahaja ya. Tak ada dah rasanya soalan tu. Saya kembali kepada Fakri lah. Untuk sebagai penutup lah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairul jaza atas perkongsian pada malam ni. Atas tajuk La Tahzan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat ambil manfaat dan juga sebagai tazkiyatun nafs lah, pembersihan jiwa kita, dan
kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada soalan, kok ada dah. Mak nak tanya lagi kok. Kalau ada bolehlah 1-2 soalan lagi kalau boleh. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya soalan boleh? Boleh silakan Muaz. Muaz. Nak bertanya berkenaan dengan orang kata apa ujian di kala kata pandemik Covid ni kan. Itu teringatlah satu ayat Quran dalam surah Al-A'raf ayat 155 tu berkenaan dengan apa satu ayat yang menyebut atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. So maksudnya betul ke? Maksudnya kalau kata nak pemahaman dari segi ayat ni, adakah bala tu bila turun tu dia kena belaka sekali-sekali hingga orang soleh disebabkan perbuatan setengah daripada kita. Adakah betul fahaman kepada ayat tu? Betul dah. Kalau kita beranggapan bahawasanya sesuatu musibah yang berlaku, kemungkinan punca musibah tu atas kerana kejahatan setengah pihak, bukan semua pun, mungkinlah ada 2-3 orang yang buat kejahatan itu di tempat berkenaan, kemudian bila Allah Ta'ala nak mengenakan musibah, maka bukan orang yang buat jahat tu saja kena, dia akan kena semua. Sebenarnya ayat tadi itu dalam konteks kisah Bani Israel dengan Nabi Musa. Bila Nabi Musa memilih 70 orang lelaki dari kalangan kaum Bani Israel atas suatu misi, suatu tujuan, kemudian 70 orang tu telah ditimpa dengan rajfah ataupun dengan gempa yang menyebabkan mereka mati. Lalu Nabi Musa kata, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyai. Kalau engkau kehendaki, engkau boleh binasakan mereka sebelum ni lagi. Begitu juga aku. Adakah dengan sebab itu atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna? Adakah kami dibinasakan dengan sebab perbuatan orang-orang yang bodoh di antara kami? Sebab tindakan mereka tu tak lain tak bukan adalah suatu fitnah, ujian. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya' wa tahdi man tasya'. Sebab tu dalam doa kita boleh ambil ayat ni, kita iktibas petik, kita buat doa, Allahumma ya Allah la tu'akhizna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Allahumma ya Allah la tu'akhizna, jangan kami dihukum, dikenakan musibah ke apa dengan sebab perbuatan orang-orang yang bodoh di antara kami. Kita minta begitu. Supaya Allah Ta'ala angkat musibah tu. Tapi bila dah turun musibah tu, dah menimpa, dia akan kena semua. Kaedahnya begitu. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu, peliharalah diri kamu daripada fitnah. Fitnah ni musibah, bencana yang apabila dia menimpa tidak hanya kena kepada orang yang tertentu secara khusus, dia akan kena semua. Itu yang penting dalam kehidupan kita, adanya usaha dakwah yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada setengah pihak tu dia hanya jaga diri dia, dia tak peduli orang lain nak buat apa, dia kata ikut kalau kau buat jahat, itu salah tu. Kita membiarkan orang buat kejahatan tu sedangkan kita melihatnya, kita membiarkan kemungkaran itu berlaku. Sebab bila turunnya satu musibah, bukan orang yang buat hak jahat tu saja kena, kita hak tak ada kena-mengena pun kena juga. Kena juga. Itulah lumrah dalam kehidupan kita di dunia. Terima kasih kepada Muaz. Okey, ada soalan lagi ya? Satu lagi kalau ada. Ada soalan daripada Dr. Ardi tu. Ya, Dr. Ardi. Dia tanya, buku apa molek Ustaz untuk dibaca kepada anak isteri kita lah, sebagai orang awam ni. Buku apa yang molek untuk kita bacakan? Cadangan Ustaz lah. Maksud buku tu macam mana? Buku yang mengandungi nasihat tazkirah ke macam mana? Gitulah kot. Cadangan Ustaz untuk orang awam lah macam kami ni. Kalau untuk nasihat lah, rasanya nasihat paling baik sekali kita ambil Riyadus Salihin. Riyadus Salihin koleksi hadis-hadis Nabi yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Sebab dia lebih kepada bentuk tarbiyah. Dimulakan kitab tu dengan bab ikhlas, kemudian bab taubat, bab sabar. Lebih kepada motivasi Islami untuk kita masukkan
nilai-nilai positif dalam jiwa kita nak latih dengan ikhlas, dengan sabar, dengan taubat. Itu secara kurikulumnya begitulah. Cuma benda tu bila kita nak bercakap dan bentuk bernasihat, sebenarnya kita boleh secara umum pun boleh. Jadi boleh carilah kalau ada naskah yang terjemahan. Ataupun hak lain-lain tu rasa banyak lagi lah kalau nak cari. Tapi yang pentingnya hak terbaiknya kita ambil apa-apa yang kita boleh petik tazkirah tu daripada Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi. Sebab para ulama pun ambil situ juga. InsyaAllah. Jadi kita berhenti setakat ni lah, dah 10.45 dah. Okay, insyaAllah terima kasih kepada Ustaz. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. InsyaAllah kita kelas taujihat nanti kita maklum baliklah bila pula insyaAllah. Okay, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada semua malam-malam pun masih boleh luangkan masa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita sambung untuk tadabbur pagi esok. Terima kasih Ustaz. Jangan dengar ni. Jazakallah khairan jazak Ustaz. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Cakap. Terima kasih Ustaz. Bye Ustaz. Sama-sama. Bye-bye Kak Ustaz. Bye-bye Kak Apa tu software ke? Ustaz. Syahir kena tak? Oh Syahir. Syahir tak tidur lagi 10.30. Pukul 11 dah Syahir.